Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua, untuk makluman Puan Yang di-Pertua, saya juga adalah merupakan anggota kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia untuk integriti, governance dan anti rasuah ataupun KRPPM IGAR. Pada hari ini saya ingin membawa isu berkaitan dengan cadangan pindaan terhadap peruntukan berkaitan perlindungan kepada pemberi maklumat yang harus diselesaikan dengan segera. KRPPM IGAR menyatakan bahawa pindaan-pindaan tersebut harus menjadi fokus keutamaan pada waktu ini kerana kelemahan yang terkandung dalam Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 yang membantutkan usaha pembenterasan rasuah untuk bergerak secara telus di negara ini. Kelompangan kepada peruntukan berkaitan boleh disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu dan ini boleh menyebabkan pembongkaran salah laku rasuah sukar untuk dikekang. Selain keyakinan rakyat terhadap sistem penundangan negara perlu dipertingkatkan, kita harus mengakui bahawa peranan pemberi maklumat akan turut menjamin pentadbiran negara yang lebih beraccountability melalui maklumat-maklumat yang diberikan demi memelihara kepentingan awam. Cadangan pindaan-pindaan berkaitan perlindungan kepada pemberi maklumat yang dinyatakan adalah terhadap Seksyen 4, Seksyen 6-1, Seksyen 7, Seksyen 8-1 dan -4 dan Seksyen 11 bagi Akta Perlindungan Maklumat 2010, Seksyen 203A Kanun Keseksaan dan Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 29. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Pindaan yang dilaksanakan dengan kadar segera akan membentuk sebuah mekanisme kawalan terhadap isu integriti dan sebarang ketirisan yang merugikan negara boleh disihat di peringkat awal lagi. Adakah agensi utama yang akan menerima dan membuat keputusan tentang jenis-jenis perlindungan tersebut telah menetapkan keputusan yang telah dibuat setakat ini? Berhubung dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat Seksyen 203A Kanun Keseksaan, bagaimanakah ia dapat diharmonikan dalam konteks memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat? Sekian, terima kasih. Puan Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Puan Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat, cadangan pindaan dan penambahbaikan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 atau Akta 711 melalui penubuhan Jawatan Kuasa Kerja Semakan Dasar Akta 711 telah bermula sejak tahun Mei 2019 bagi mengumpul input-input serta menjalankan kajian dasar bagi tujuan menambah baik akta ini. Keahlian Jawatan Kuasa Kerja ini melibatkan 7 agensi penguatkuasaan utama bersama-sama dengan beberapa agensi kerajaan persekutuan yang lain seperti Jabatan Peguam Negara, Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah GEIACC, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan CGSO, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan PKPMP dan Biro Pengaduan Awam BPA. Selain itu, penglibatan beberapa agensi pusat yang lain seperti Perbendaharaan MOF dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA juga diambil kira. Beberapa sesi mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja, bengkel, libat urus dan taklimat telah diadakan dengan agensi yang terlibat sepanjang tahun 2019 sehingga 2023 bagi meneliti semula Akta 711 secara keseluruhan.
mendapatkan pandangan dan khidmat nasihat dari pemegang taruh serta kesediaan badan-badan yang telah diperuntukkan kuasa terhadap mekanisme pelaksanaan dan implikasi yang mungkin berbangkit apabila pindaan ini dikuatkuasakan. Sesi seumpama ini juga akan diteruskan berdasarkan keperluan dari semasa ke semasa untuk memastikan semua agensi yang terlibat mendapat kefahaman secara menyeluruh berhubung cadangan pindaan ini. Cadangan pindaan dan penambahbaikan Akta 711 ini melibatkan pindaan utama di beberapa seksyen iaitu Seksyen 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 dan 26 secara khusus dan juga seksyen-seksyen lain secara am. Melalui cadangan-cadangan ini, fungsi kuasa menerima dan menyiasat aduan akan lebih jelas dan sekaligus dapat memastikan siasatan kelak akan bersifat bebas dan telus. Dalam menjawab soalan pertama yang berhormat, iaitu sama ada agensi-agensi utama yang akan menerima dan membuat keputusan tentang jenis perlindungan tersebut telah menetapkan keputusan yang telah dibuat setakat ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan sedang pada masa ini meneliti cadangan mekanisme pemusatan ataupun centralisation, penerimaan aduan kelakuan tidak wajar dan pemberian perlindungan pemberi maklumat di bawah Akta 711. Cadangan pindaan dan penambahbaikan Akta 711 ini akan membolehkan pelaksanaan perlindungan pemberi maklumat secara eksklusif, efektif dan seterusnya mampu mewujudkan suasana neutral, lebih telus dan berkecuali dalam pengendalian semua aduan kelakuan tidak wajar dari pemberi maklumat. Bagi menjawab soalan seterusnya, ahli yang berhormat, cadangan pindaan Akta 711 ini telah mengambil kira isu yang timbul berkaitan pelaksanaan peruntukan di bawah Akta 711 dengan Akta Rahsia Rasmi Akta 88 dan Seksyen 203A Kanun Keseksaan yang mana menimbulkan kekeliruan seolah-olah terdapat percanggahan dalam undang-undang bagi sesuatu pendedahan kelakuan tidak wajar yang dibuat oleh pemberi maklumat. Perkara ini seterusnya membawa kepada dilema dari sudut undang-undang dan moral kepada pemberi maklumat sekiranya berhasrat untuk membuat satu pendedahan. Bagi mengharmonikan isu ini, cadangan pindaan Akta 711 ini akan menyelesaikannya melalui pindaan kepada Seksyen 6 Akta 711 di mana peruntukan yang lebih jelas dan mudah difahami oleh semua pihak akan diperkenalkan dan seterusnya mengelakkan berlakunya percanggahan dengan akta-akta yang lain. Cadangan-cadangan penambahbaikan kepada Akta 711 ini merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan di dalam usaha untuk membantras penyalahgunaan kuasa, rasuah dan pelanggaran integriti dalam kalangan masyarakat khususnya dalam organisasi awam dan swasta. Selain itu, cadangan pindaan ini juga diyakini dapat membantu kerajaan untuk mewujudkan masyarakat madani yang akan sentiasa menolak perbuatan salah laku, rasuah dan pelanggaran integriti dalam kehidupan seharian. Sewajarnya, pindaan ini membolehkan kerajaan memperkasakan urus tadbir yang baik serta meningkatkan keyakinan rakyat dalam usaha membantras rasuah secara keseluruhannya bagi mencapai matlamat fungsi teras ekonomi madani di bawah strategi tata kelola yang lebih baik untuk membantras rasuah. Terima kasih, Puan Yang Bertuah. Saya persilakan Yang Berhormat Shah Alam untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang telah diberikan secara detail. Oleh kerana usaha untuk menambahbaikkan akta-akta yang melibatkan pemberi maklumat ini telah pun dimulakan awal sejak 2019 yang dahulu sehingga sekarang ini. So saya merasakan sudah sampai masanya kita memberikan keutamaan dan mungkin ada jangkaan tarikh tertentu di pihak kementerian untuk membawanya ke Dewan untuk dibahas seterusnya
melakukan pembinaan yang sewajarnya kalau ada tarikh yang jangkaan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kementerian. Soalan tambahan saya ialah sekarang ini memang kerajaan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita memang bersungguh-sungguh untuk memastikan isu-isu yang berkaitan dengan rasuah ini diperhebatkan, diperketatkan, dan pastinya isu berkenaan dengan pemberi maklumat ini akan diperbaiki. Itu yang kebanyakannya melibatkan sektor-sektor awam ataupun GLC. Lalu soalan saya ialah bagaimana pula dengan isu-isu yang melibatkan ketirisan, salah guna kuasa ataupun korupsi yang berlaku di sektor swasta. Bagaimanakah akta ini boleh disekalikan dengan isu-isu yang melibatkan sektor swasta? Adakah ianya terangkum ataupun melalui satu peruntukan yang berasingan? Terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Puan Yang Ketua. Ahli Yang Berhormat, untuk makluman Ahli Yang Berhormat berkenaan dengan soalan pertama, seperti yang dikatakan oleh Ahli Yang Berhormat tadi, sudah kajian terhadap akta ini ataupun penambahbaikannya telah pun berlanjut sudah beberapa tahun sekarang, dan kami berharap agar pindahan-pindahan yang diperlukan akan dibuat dalam pertengahan tahun depan. Itu berkenaan dengan timeline yang telah pun ditanya oleh Ahli Yang Berhormat tadi. Berkenaan dengan soalan kedua, iaitu sama ada akta ini akan juga mengambil kira sektor swasta. Sama ada ini merupakan satu perkara yang kami sedang meneliti buat masa sekarang, sama ada adalah wajar atau tidak untuk satu internal mechanism di dalam sektor-sektor swasta diwujudkan, ataupun satu centralized pusat, centralized agency adalah lebih memadai. Ini merupakan isu yang utama, salah satu isu yang penting. Saya menerima hakikat tersebut, dan memang kami perlu membuat kajian-kajian untuk memastikan bahawa the effectiveness is the priority, dengan izin Puan Yang Ketua. So whether or not satu agensi pusat ataupun centralized agency adalah lebih memadai. So ini kini dalam proses kajian dan akan dijangka selesai dalam masa yang terdekat. Terima kasih Puan Yang Ketua. Ahli Yang Berhormat Berkawasan Shah Alam.